الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita dah baca hadis berkenaan dengan kelebihan membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali selepas sembahyang subuh. Hari ini kita sambung, ada riwayat menyatakan selepas sembahyang asar. Riwayat Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunanul Kubra, di dalam kitab Amalil Yawm wal Lailah. وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ أُعْطِيَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي لَيْلَتِهِ. Barang siapa yang baca semua itu ketika selesai sembahyang asar, nescaya diberikan akan dia seumpama yang demikian pada malam tersebut. Riwayat yang seterusnya dibaca sebanyak 100 kali. Diampunkan dosa sekalipun seumpama buih di dalam laut. Man sabbaha dubura salatil ghadati mi'ata tasbihatin. Barang siapa yang membaca tasbih mengiringi sembahyang subuh ataupun selepas sembahyang subuh sebanyak 100 kali tasbih, wa hallala mi'ata tahlilatin, dan dia membaca tahlil 100 kali tahlil, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Rawahu An-Nasa'i fi Sunanil Kubra. Nescaya diampunkan baginya akan dosa-dosanya sekalipun dosanya itu seumpama buih di dalam laut. Ini cerita lain pula ni. Hak cerita la ilaha illallah syarikalah tu lepas ni. Siapa baca subhanallah 100 kali selepas sembahyang subuh, 100 kali subhanallah, dan selepas dan 100 kali la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Disebut sebagai bertasbih dan bertahlil. Tasbih yakni subhanallah, tahlil yakni la ilaha illallah. Itu yang kita duk sebut pergi buat majlis tahlil, kunuri tahlil. Tahlil itu kerana mengambil daripada perkataan la ilaha illallah. Oh, yang ada situ banyak, qul huwallahu ada, kursi pun ada, doa pun ada, makan pun ada. Yang tu dia panggil menggunakan sebahagian, dikehendaki keseluruhan. Guna tahlil, guna qulhu, jom buat qulhu, qul huwallahu ahad. Tapi dikehendaki seluruh bacaan-bacaan dan amalan kebaikan yang ada dalam majlis itu. Guna sebahagian, dikehendaki keseluruhan. Macam mana firman Allah Subhanahu wa taala, qum al-laila illa qalila, berdirilah kamu. Maksud berdiri ialah sembahyang. Sebagaimana firman Allah taala, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang rukuk. Rukuk itu maksud dia sembahyang. Wasjud, sujudlah kamu. Sujud itu maksud dia sembahyang. Jadi guna salah satu rukun yang 13 dimaksudkan di situ adalah semua arkanus salah, rukun sembahyang daripada awal sampai habis. Dipanggil guna sebahagian, dikehendaki keseluruhan.
Jadi orang dah sebut majlis tahlil itu sebahagian daripada seluruh yang ada di situ. Tahlil yang asal maksudnya la ilaha illallah sahaja. Man sabbaha dubura salatil ghadati mi'ata tasbihatin, barang siapa yang bertasbih mengiringi sembahyang subuh ataupun selepas sembahyang subuh sebanyak 100 kali tasbih. Wa hallala mi'ata tahlilatin, dan dia bertahlil sebanyak 100 kali tahlil. 100 kali baca la ilaha illallah, ghufira lahu dhunubuhu, nescaya diampunkan baginya akan dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosa-dosanya itu seumpama buih di dalam laut. Kalau dosa banyak buih di dalam laut, dosa terlalu banyak sehingga tidak terhitung, terhapus dengan 2 bacaan ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Rawahun An-Nasa'i, riwayat Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunanul Kubra. Begitu juga dalam kitab Amalil Yawm wal Lailah. Hadis yang seterusnya juga baca qul huwallah, riwayat Ibnu Sunni di dalam Amalin wal Yawm wal Lailah, wa Tabrani fil Mu'jamil Kabir, wal Hafidh qala al-Hafidh al-Haythami fi Majma' az-Zawaid. Jadi riwayat hadis ini riwayat Imam Ibnu Sunni dengan At-Tabrani fil Mu'jamil Kabir, iaitu kelebihan membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Ini semua cerita bab sembahyang subuh bermula daripada hak kemarin kita baca. Cuma kemarin biasa orang ramai, hak belakang ni, hak kedua ketiga ni orang kita jarang dengar. Man shalla salatal subhi summa qara'a qul huwallahu ahad 100 marrah qabla an yatakallama ghufira lahu dhanbu sanatin. Barang siapa yang sembahyang subuh kemudian dia membaca qul huwallahu ahad 100 kali sebelum dia bercakap, nescaya diampunkan baginya dosa selama 1 tahun. Dalam kitab Imam Suyuti Husulur Rifqi bi Usul Rizqi disebutkan bahawa Nabi SAW baca lepas sembahyang subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah ruah, dan amalan saleh yang diterima. Dibaca, tak dengar, putus. Dibaca selepas sembahyang subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Bunyi macam bunyi tapi tak apa dah. Diputus je terbakar apa sebelah ni. Ustaz tak bunyi mana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Nabi SAW baca selepas sembahyang subuh juga. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yakni rezeki yang banyak, dan amal kebaikan yang diterima. Yang baca sebelum sembahyang subuh, kita pernah cerita dulu, seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qallat dhatu yadi. Wahai Rasulullah, sedikitlah apa yang dimiliki oleh tanganku. Sedikit apa yang dimiliki oleh tanganku, maksudnya aku ni susah. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, aina anta min tasbihil malaikah?
wa salatil khalaiq. Kenapa engkau tak baca tasbih para malaikat dan salat para makhluk yang lain? Bacalah selepas masuk waktu subuh sehingga sembahyang fardu subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa astaghfirullah sebanyak 100 kali. Ta'tika dunya saghiratan raghimatan. Kalau kamu baca lagu ni, rezeki kamu murah. Dunia akan datang kepada engkau dalam keadaan kecil, dalam keadaan patuh, dalam keadaan mencari engkau. Jadi hadis itu menceritakan bahawa orang yang boleh baca 100 kali antara masuk waktu subuh sehingga sembahyang fardu subuh diberikan rezeki yang murah. Bacaan itu berbunyi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa astaghfirullah ataupun astaghfirullah. Itu dalam kitab Imam Suyuti rahimahullah. Dan zikir yang awal itu ada di dalam akhir Sahih Bukhari, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ujung yang wa astaghfirullah itu ditambah dalam riwayat tersebut. Kalimatani habibatani ila rahman, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua perkataan yang ringan pada lidah, berat pada timbangan. Ringan pada lidah, berat pada timbangan, dikasihi oleh Allah yang Maha Pemurah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Maha suci Allah yang Maha Agung ataupun yang Maha Mulia. Yang itu antara azan subuh hingga sembahyang subuh. Yang lepas sembahyang subuh ada beberapa hadis yang lain, antaranya hadis yang kita bacakan tadi, iaitu doa yang kita bacakan tadi, iaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Hadis yang seterusnya sebagaimana yang kita baca kemarin juga, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, tetapi yang ni pada lepas sembahyang maghrib. Yang kemarin lepas sembahyang subuh. Tak sah kita baca pula lepas sembahyang asar. Hak sekarang ni lepas sembahyang maghrib. Siapa yang membaca 10 kali zikir itu selepas sembahyang maghrib, Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan sekumpulan malaikat memeliharanya daripada syaitan hingga subuh, dan dituliskan baginya 10 pahala, dan dihapuskan daripadanya 10 dosa, dan dikurniakan pahala seperti memerdekakan 10 orang hamba yang beriman. Riwayat Imam An-Nasai di dalam kitab Amalil Yaumi wal Lailah. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب بعث الله له ملائكة مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح وكتب له بها 10 حسنات موجبات وكتب له بها 10 حسنات موجبات ومحي عنه 10 سيئات موبقات وكان له كعدل 10 رقبات مؤمنات. رواه النسائي. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali selepas sembahyang maghrib, nescaya Allah utuskan baginya para malaikat yang bersenjata yang memelihara mereka itu akan dirinya daripada syaitan sehingga subuh. Daripada maghrib sampai subuh Allah jaga. Macam mana kita baca wa hurisa minasyaitan, dikawal akan dia daripada syaitan selepas sembahyang subuh yang kita baca kemarin.
Lepas sembahyang subuh dijaga, Allah jaga daripada syaitan. Lepas sembahyang maghrib pun Allah hantar malaikat jaga daripada syaitan. Wa kutiba lahu biha 10 hasanatin mujibatin, dan dituliskan baginya 10 pahala. Wa muhiyya anhu 10 sayyiatin mubiqatin, dan dihapuskan daripadanya 10 dosa yang membinasakan. Wa kanat lahu ka'idli 10 raqabatin mu'minatin, dan dikurniakan pahala seperti memerdekakan 10 orang hamba yang beriman. Hadis kemarin lepas sembahyang subuh ada 5 kelebihan. Hadis hari ini lepas sembahyang maghrib dibaca dapat 4 kelebihan. Kelebihan pertama akan ada malaikat yang jaga kita daripada syaitan sampai pagi. Kelebihan kedua dituliskan 10 pahala. Kelebihan ketiga dihapuskan 10 dosa. Tajuk kita bicarakan pada pagi ini. Dan kelebihan yang keempat diberikan pahala seumpama memerdekakan 10 orang hamba yang beriman. Itu kelebihan baca lepas sembahyang maghrib. Ada lagi hadis lepas sembahyang maghrib juga. Lebih kurang sama juga. Oh, panjang lagi ni. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib. Kita sambung lepas pada ni kerana panjang. Jadi kemarin dengan hari ini kita dapati bahawasanya ada beberapa hadis yang menggalakkan kita, bukan sahaja kita baca lepas sembahyang subuh, bahkan kita juga disunatkan baca lepas sembahyang maghrib. Jadi kalau kita tak kalut mana, lepas sembahyang subuh baca, lepas sembahyang maghrib pun baca. Jangan tak baca. Jangan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa ilaih, lepas tu lompat terus Allahumma anta salam. Jangan. Lompat Allahumma ajirni minan nar. Jangan. Baca dulu la ilaha illallah syarikalah 10 kali. Kelebihan dia satu hadis kita dah baca. Hadis yang berikutnya kita akan sambung besok. Lebih kurang tu juga. Ada lagi 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, 4, 5, 6, 6 hadis lagi untuk tajuk ini, untuk tajuk membaca zikir ini. Sebelum kita berpindah kepada tajuk yang baru, kita berhenti tadi untuk kitab ni, kita berpindah kepada kitab yang kedua. Ini cuti, program penuh, jalan raya lagi penuh orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadduna nabiyyuhu wa habibuhu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana habuan kita adalah nabinya dan kekasihnya. Baru ni kita dah cerita bagaimana apabila selesainya peperangan Hunain, Nabi SAW mendapat harta rampasan perang yang begitu banyak. Unta saja berjumlah 24,000 ekor, kambing 40,000, tawanan perang 6,000, harta di kalangan harta-harta perak, emas perak, berlambak lagi. Maka setelah Nabi SAW dapat, mulalah untuk baginda membahagikan harta rampasan perang itu setelah kembali ke Ja'ranah. Ja'ranah ni tempat niat ihram umrah yang terbaik. Kalau orang tanya tang mana paling bagus nak niat ihram, kalau dia duduk di Mekah dah, dia nak keluar pergi tang mana? Jawab dia Ja'ranah. Ja'ranah lebih jauh, yang paling dekat Tan'im. Tan'im dekat. Nabi SAW tak berihram di Tan'im. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang ihram di Tan'im. Sayyidah Aisyah beritahu Nabi SAW nak buat ihram ketika baginda duduk di Mekah, nak buat umrah, maka Nabi SAW suruh pi berihram di Tan'im.
Maka dibuat masjid hari ini, masjid itu nama Masjid Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, kerana itu tempat ihram Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW buat ihram, buat haji seumur hidup sekali, buat umrah 4 kali. Salah satunya berihram di Ji'ranah. Oleh kerana Nabi SAW berihram di Ji'ranah, maka ulama kita, jumhur ulama, kebanyakan ulama termasuk ulama mazhab Syafi'i, menyatakan tempat yang terbaik untuk kita ihram umrah setelah kita duduk di Mekah, kita nak keluar pergi buat tak mana, ialah Al-Ji'ranah. Tempat Nabi SAW singgah ketika balik daripada perang Hunain pada malam Khamis bulan Dzulqa'dah, dan baginda menetap di situ selama 13 hari 13 malam. Kemudian setelah itu baginda tunggu situ kerana mengharapkan bahawa datang rombongan daripada Hawazin dalam keadaan tunduk patuh setelah mana berlaku peperangan. Rasulullah doa supaya Allah bagi petunjuk kepada kaum Hawazin, maka Allah makbul, kaum itu datang masuk Islam di kalangan Nabi SAW. Ada riwayat yang lain, dia kata tidak datang seseorang pun di kalangan mereka. Nabi SAW suruh agar dibahagikan harta rampasan perang. Yang pertama, golongan yang pertama diberikan harta rampasan perang itu ialah Sadatul Arab, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua di kalangan orang Arab. Arab mana? Arab Mekah. Untuk mereka dijinakkan hati dengan Islam. Kepala dia Abu Sufyan, yang ni baru masuk Islam dalam pembukaan kota Mekah, baru masuk sangat, lepas tu terus diajak perang, nama dia perang Hunain. Maka Nabi SAW bagi kepada pemimpin yang pertama, iaitu Abu Sufyan ibnu Harb, 100 ekor unta. Bagi kepada Al-Aqra' ibnu Habis radhiyallahu anhu, Al-Aqra' ibnu Habis At-Tamimi, 100 ekor unta. Bagi kepada Uyainah ibnu Hisnin Al-Fazari, 100 ekor unta. Bagi kepada Al-Alqamah ibnu Ulasah, 100 ekor unta. Bagi kepada Al-Abbas ibnu Mirdas, kurang sikit daripada itu. Bagi kepada Hakim ibnu Hizam radhiyallahu anhu, 100 ekor unta. Kemudian dia minta lagi 100, Nabi SAW bagi lagi 100. Kemudian dia minta lagi 100, Rasulullah SAW bagi lagi 100. 300. Dia dapat dah 100, dia merasa tak cukup, dia nak lagi 100, Rasulullah bagi. Nak lagi 100, Rasulullah bagi. Kalau duit kita lah ni mau 2 juta, 2 juta lebih. Kalau sekor RM7,000, 100 ekor RM700,000, dia dapat 300 ekor, 2 juta lebih. Kalaulah sekor RM7,000, kita tak tahu unta sekor berapa, tapi mungkin dia lebih mahal daripada lembu. Lembu pun RM5,000, RM6,000, unta lagi besar. Maka banyaklah yang dapatkan Hakim ibnu Hizam radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Hakim, "Ya Hakim, inna hadzal mal khadirun hulwun." Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini adalah menghijau dan manis. Harta ni menyukakan orang. Rasulullah SAW tegur dia pasal dia minta akan banyak sangat. Dapat 100 tu pun banyak dah, kat sejuta dah. RM500,000, RM700,000 lah nilai dia, RM100,000 lah. Nak lagi, akhirnya dapat 3 kali ganda pada orang lain. Maka Nabi SAW tegur dia, "Inna hadzal mala khadirun hulwun." Sesungguhnya harta ini manis, menghijau,
Menghijau maksudnya kalau tanam-tanaman menghijau mana subur, manis mana sedap. Harta ini menggembirakan kita, menyukakan kita. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Sesiapa yang mengambil harta dengan jiwa yang pemurah, nescaya diberkatilah baginya pada harta tersebut. Kita ambil dengan jiwa pemurah, kita bukan kerana teringin nak simpan kat kita, tapi kita nak bagi kat orang lain sama. Kita dapat harta, kita nak jadi orang yang pemurah, bukan dekat kita belanja dan kita simpan, bahkan kita nak sumbang kepada tempat-tempat yang baik. Allah Ta'ala akan berikan keberkatan kepada orang itu, dan Allah akan berikan keberkatan kepada harta itu. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعْ. Dan barang siapa yang mengambil akan harta dengan jiwa yang teringin, besar jiwanya, bukan kerana nak jadi pemurah tolong orang, bahkan kerana dia sendiri nak ambil, nak tubuh kat diri dia sebanyak-banyaknya, nescaya tidak akan diberkati baginya pada harta tersebut, dan adalah ia seperti orang yang makan tidak kenyang. Makan ni kalau tak kenyang tak akan berhenti. Makan kita berhenti bila kita berhenti, bila kita kenyang. Suap semulut tak kenyang lagi, tambah suapan kedua, tambah suap ketiga, tambah sampai sepinggan, kenyanglah berhenti. Habis sepinggan tak kenyang lagi, tambah sepinggan ni, sedang-sedang sekarang periuk. Jadi orang yang makan, dia tidak akan berhenti makan melainkan setelah kenyang. Orang yang cari harta dalam keadaan dia teringin kepada harta, tak ada niat untuk jadi diri dia pemurah, dapat dah, nak lagi, dia diumpamakan seperti orang yang makan dan tak kenyang, maka dia tak akan berhenti. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Dia menjadi orang yang seperti mana makan tapi belum kenyang dan tak kenyang-kenyang, maka dia tak akan berhenti makan. Begitu juga dia tak akan berhenti cari harta. Dapat dah 100, rasa tak cukup, dia nak simpan banyak lagi, minta 100, akhirnya dapat 300. Dan Nabi SAW sambung lagi, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang tinggi lebih baik daripada tangan yang rendah, iaitu tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Tangan yang menyumbang itu lebih baik daripada tangan yang menerima sumbangan. Ada sahabat, kalau tak silap Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila mendengar Nabi SAW baca hadis ni, dia tak mau bagi orang yang terima sumbangan tu kecil hati, dia tak mau duduk di atas maka memberi, orang yang terima duduk di bawah. Akhirnya dia letak duit dia atas tapak tangan supaya diambil oleh penerima, supaya penerima tu jadi tangan di atas, dia tangan di bawah. Maksud tangan di atas, tangan yang memberi. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan menerima. Maka Nabi SAW tegur dia, wahai hakim, harta ni memang menyeronokkan. Siapa ambil dengan jiwa yang pemurah, Allah bagi berkat. Siapa ambil dengan jiwa yang hanya teringin untuk simpan kat dia saja, tak mau bagi kat orang langsung, dan duk nak lagi, isyrafin nafs, jiwa yang ingin meninjau dan mencari harta-harta tu, dia ni serupa makan tak kenyang. Dan kamu kena tahu, orang yang tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah, tangan memberi lebih baik pada menerima. Maka hakim mendengar kata-kata itu, dia kata radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, walladhi ba'asaka bil haqqi la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, aku tidak akan meminta, aku tidak akan mengurangkan hartaku dengan meminta
kepada sesiapa sahaja setelah engkau, sehinggalah aku mati, sehinggalah aku berpisah dengan dunia. Mulai hari ini aku tak mau minta dah kat siapa pun sampai aku mati. Maka apabila Nabi SAW wafat, dia tak minta sampai Rasulullah wafat. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar panggil dia untuk bagikan pemberian tertentu, dia tak mau terima. Sayyidina Abu Bakar meninggal, mai zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar pun panggil dia nak bagi sumbangan tertentu, dia tak mau terima juga. Maka Sayyidina Umar kata, inni ushidukum ma'syaral muslimin anni a'ridu alaihi haqqahu min hadal fay faya'ba an ya'khuzah. Sesungguhnya aku mempersaksikan kepada kamu semua, wahai golongan muslimin, bahwa aku telah menawarkan kepada hakim itu hak dia daripada harta rampasan perang ini, dia lalu ia enggan mengambilnya. Hakim rahimahullah radhiyallahu anhu tidak mengambil, tidak meminta kepada seseorang pun di kalangan manusia setelah dia bercakap sedemikian kepada Rasulullah SAW sehinggalah dia meninggal dunia. Bila Nabi SAW habang lagu tu, dah dia minta Rasulullah bagi, Rasulullah habang, hak bagi itulah, hak bagi lebih baik pada hak minta, hak memberi lebih baik pada menerima. Ambil dengan jiwa yang pemurah tak sama dengan ambil dengan jiwa yang teringin harta semata-mata. Maka dia pun habaq, dia sumpah dia tak akan minta, maka dia tak minta lah sampai mati. Walaupun dia berhak menerima harta yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, dia tak mau. Kalau dia biasakan diri dia terima kat orang, ambil kat orang, kerana dia telah berjanji sedemikian. Panjang lagi cerita tentang pemberian Nabi SAW. Sebelum kita sampai kepada tajuk yang kita bicarakan kemarin, iaitu para sahabat di kalangan Ansar di kalangan ahli Madinah akhirnya merasa redha dengan pembahagian Nabi SAW, iaitu orang Mekah dapat binatang yang banyak, harta yang banyak, orang Madinah dapat Rasulullah SAW. Masa pun tidak mengizinkan, panjang dah, kita berhenti tani dulu, besok kita sambung sikit. Siapakah lagi yang dapat harta, dapat unta 100 ekor yang telah diceritakan dalam peristiwa pemberian harta selepas peperangan Hunain? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.